Baiklah, selamat pagi semua. Hai, okey, hari ini anda bersiaran bersama saya, Kak Fatin dalam slot Kreatif FPP. Pada hari ini, kita akan bersiaran langsung secara live di Perpustakaan Daerah Seberang Perai Utara. Pada hari ini, saya bawakan anda semua seorang gadis yang manis dan jari jemarinya runcing tu, pegang-pegang je jadi. Bersama saya dengan Kak Mariam. Terima kasih Cik Fatin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kerana berjemput saya untuk FB Live pagi ini dalam slot Kreatif at PPAPP di Perpustakaan Daerah Seberang Perai Utara, Bertam, Bala Batas. Okey, baiklah. Untuk permulaan pada hari ini, sebelum ni kita buat macam-macam. Hari tu kita buat kotak pensel lah, bekas anyaman lah. Okey, hari ni kita akan buat satu lagi benda yang kreatif, iaitu menggunakan kertas. Kita buat, kalau tengok boleh lihat di sebelah kiri saya ni, ini adalah gubahan bunga menggunakan kertas dan juga coklat saja ya. Ya betul. Kita menggunakan kertas krep dan juga coklat lah sebagai bahan utama dia untuk gubahan kreatif hari ini. Okey, sebelum kita mula, saya suka untuk ceritakan sedikit lah tentang perkhidmatan kita. Okey, Kak Mayam boleh ceritakan sedikit? Okey, untuk perkhidmatan yang ditawarkan di Perpustakaan Daerah Bertam ni, kita sedia maklum, selain daripada pinjaman dan pemulangan bahan-bahan, kita turut menyediakan perkhidmatan permainan, kita ada perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku, internet dan sebagainya lah. Tetapi Fatin, disebabkan kita sedia maklum dalam keadaan new normal sekarang ni, seluruh dunia dilanda dengan pandemik COVID. Jadi kami di Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang, terutama di daerah Bertam ini, turut menyediakan perkhidmatan pinjam, ambil dan lalu. Fatin tahu tak apa tu pinjam, ambil dan lalu? Oh, dia macam yang kita pergi dekat McD tu Kak, ke drive-thru tu. Okey, lebih kurang macam ni lah, sebab kita membuka peluang untuk pengguna-pengguna di luar sana untuk membuat tempahan secara online. Jadi cara-caranya dengan melayari laman web ofac.pinailip.gov.my dan seterusnya, pengguna boleh membuat tempahan kepada koleksi-koleksi yang diperlukan lah. Kalau kita tengok sekarang ni, di hadapan kita ni mengenai craft kan. Jadi ada di antara koleksi-koleksi yang disediakan seperti buku-buku craft tangan, kita ada masakan, kita ada fiction dan juga bukan fiction. Banyak ya? Ya. Okey. So, anda semua kena share dan like. Kalau siapa yang paling banyak share, paling banyak like, dan siapa yang stay sampai habis program ni Ya betul. kita ada hadiah menarik untuk anda pada hari ini. Sebab hari ini special daripada Kak Yam sendiri. Okey. Cik Fatin. Ya. Gubahan kita hari ini, yang akan saya hasilkan sebentar lagi, kita akan jadikan sebagai hadiah buat pelayar-pelayar FB yang menanti sehingga tamat selesai kreativiti kita untuk craft hari ni lah. Jadi jangan lupa like dulu, share dan komen kalau ada apa-apa pertanyaan yang ingin diajukan kepada kami. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Baik. Okey, sebelum kita mulakan, kita pun sonok bersembang bercerita, kita akan mulalah. Tapi sebelum tu, nak tahu juga barang apa yang kita pakai ni. Okey, untuk gubahan coklat menggunakan kertas krep dan coklat sebagai bahan utama dia. Bahan-bahan yang kita perlukan kalau kita tengok ada dekat sini adalah kertas krep. Okey, kertas krep ni ada pelbagai jenis warna lah, terpulang kepada anda semua sama ada memilih warna-warna terang atau warna-warna lembut lah untuk kita jadikan sebagai kuntuman bunga tersebut. Atin. Kiranya daripada kertas krep ni jadi bunga macam ni? Cantik. Ya, kita akan gunakan coklat dan juga kertas krep. Dan seterusnya kita ada wrapping, plastik wrapping, kita ada stapler, kita ada ini kalau kata masakan Melayu dia ada bahan-bahan dia lah. Rancang-rancang dia lah. Okey. Untuk gubahan pun kita ada juga. Kita ada kat sini daun-daun yang telah kita kecil-kecilkan ni kan. Kemudian kita ada ribbon,
Dia bukan dalam akuarium bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Okey, Okey. kita ada gunting, Ya. kita ada cutter Kata. dan juga Fatin. Jangan lupa di depan Fatin sekarang ini. Coklat. Nyam. Okey. Okey. Coklat ni daripada yang murah sampai yang paling mahal pun ada. Okey. Yang ni nak bagi dekat user kita ni. Ya, itu untuk yang pemenang berkuah pada hari ni lah. Yang kita rasa sanggup tunggu sehingga Betul. tamat program kita. Okey, okey. untuk makluman anda semua, kalau kita tengok di sini, ada berbagai jenis coklat. Daripada coklat yang murah sehinggalah coklat yang mahal. Kita ada Ferrero Rocher, kita ada coklat yang berbentuk cone, kita ada lollipop. Untuk hari ini, istimewa untuk anda semua, saya akan mengajar anda untuk membuat kutuman bunga menggunakan coklat yang berbentuk cone ni dengan ada pemegang di bawah dia. Kalau coklat yang ada pemegang macam lollipop ni, senang nak buat, kita betul. bentuk kan. Tetapi seandainya lah mungkin di luar sana tanya Kak Mariam, macam mana kalau kami cari coklat, tak ada coklat yang macam betul. lollipop ni, yang ada mungkin macam Ferrero Rocher. Betul. Okey, jangan risau. Share dan juga lihat ilmu yang ingin saya kongsikan dengan anda semua. Bagaimana kita nak membentuk coklat ini dan ada pemegang di bawah dia. Okey, Fatin, boleh kita mulakan kot? Okey, boleh. Jom kita mula. Okey. Benda yang paling asas untuk Facebook audien di luar sana kena ada vanilla card lah. Yang ni saya jadikan asas dia, maksud dia dasar dia. Kalau kita nak buat kuih, kita kena ada acuan dia. Betul. Macam tu jugalah bagi yang baru mula-mula berjinak. Nak Macam saya lah belajar ni. ya. Kena Okey, ada dasar dia lah supaya memudahkan kita. Kalau dah macam dia dah pandai, dah selalu buat, dia dah boleh gunting teruslah ukuran dia. Okey, mudah sangat untuk buat kuntuman rose, mini rose ni. Kita cuma sediakan 3 keping kertas, manila card yang ukurannya berbeza lah. Okey, untuk lapisan yang pertama ni, ukurannya adalah 10 darab 9 cm. Okey, untuk hari ni saya akan menggunakan kertas krep yang berwarna soft pink. Lebih kurang sama macam Cik Fatin kita pakai. Okey, kiranya yang 10 darab 9 cm ni untuk bunga. Untuk bunga. Untuk sekuntum bunga Sekuntum tu kita bunga. cuma memerlukan 4 keping sahaja. 4 keping. Mudah sangat-sangat. Okey, baik. Okey. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan untuk lapisan yang pertama, cara nak gunting dia. Satu petua yang ingin saya share, kalau nak gunting, kita ikut kira urat ni. Jangan potong secara melintang tapi secara menegak. Sebab kalau kita potong secara melintang, nanti dia akan salah lah dia. Bila kita nak tarik dia atau kita nak bentukkan dia nanti, dia takkan jadi. Okey, kita ambil kertas tadi yang manila card yang untuk kita jadikan acuan tu. Kemudian kita letak macam ni, ukuran dia 10 darab 9 dan kemudian kita gunting lah. Kita gunting sampai habis. Okey, yang ni kita perlukan 4, betul? Yang ini 1 keping sahaja. 1 keping sahaja. Untuk yang lapisan yang pertama ni, kita pakai 1 keping sahaja. Kawan-kawan kat luar tu bolehlah ambil kertas, kita cuba. Okey, kita dah dapat sekarang saiz dia yang macam ni. Okey, 10 darab 9 cm. Okey. Kemudian kita lipat kepada 2. Okey, lipat kepada 2. Kemudian kita ambil gunting. Untuk yang lapisan pertama ni kita just buat separuh bulatan sahaja di bahagian atas ni. Okey. Gunting dulu. Okey. Bila kita dah gunting di bahagian atas, dia akan jadi curve sebahagian separuh bulatan macam ni kan. Kemudian kita buka. Okey. Pertama, kita lipat dan kemudian kita buka macam ni lah. Okey, untuk nak jadikan bahagian atas ni seperti kerutan. Okey, saya perlu tarik. Okey, bahagian atas ni. Tarik dia. Dan kemudian kita buka begini.
Oh, Ah, kalau macam ni kan, dia memang mudah lah untuk jadi. sebab tu kita perlukan kertas strip yang macam ni supaya senang kita bentukkan. Okey, bila dah kita tarik macam ni, dia akan jadi macam ni. Okey, saya ada satu soalan Kak. Okey. Okey, kita ada soalan daripada Puan Syamila. Dia tanya kalau kita pakai kertas warna, sesuai tak? Sebab kalau kertas warna kan tak boleh nak tarik tu. Untuk gubahan yang sebegini, kita perlu menggunakan kertas strip lah. Sebab senang bila kita nak bentuk dia nanti. Bila kita nak jadi kuntuman ros tu, dia punya kejadian dia tu lebih cantik lah. Okey, ini untuk lapisan yang pertama dah siap. Dan untuk lapisan yang kedua, kita memerlukan ukuran saiz 7/4 cm. 7/4 cm. Okey. Yang untuk lapisan kedua ni, satu lagi tips yang ingin saya kongsikan dengan anda. Seelok-eloknya, bila selepas buat ukuran ni, tulis di bahagian belakang tu. Maksud dia berapa keping kita guna. Okey. Ni untuk yang baru mula nak berkecimpung dengan bidang craft tangan ni lah. Okey. Okey, kita akan ambil ukuran tadi 7 dan kita letakkan di sini. Dan kita gunting dia saja. Kalau yang macam orang dah cekap tu, dia boleh teruslah, dia boleh dah tahu kan ukuran dia kan. Okey. Gunting. Dan untuk lapisan yang kedua ni, kita memerlukan 3 keping. Dan kita gunting. 1, 2, 3. Okey, dah jadi 3 keping. Mudah tak Fatin? Mudahnya. Itulah tengok kau buat. Hati pun macam tanya nak buat juga. Okey, nak buat Takut tak jadi. Okey, sekarang di tangan saya dah ada 3 keping. Okey. Jadi cara dia sama juga macam yang pertama tadi Fatin. Dia kita lipat 2. Dan untuk yang kedua ni, kita ada 2 guntingan lah. Untuk yang bahagian bawah ni, kita runcingkan dia sikit. Macam tu. Jadi bahagian bawah ni kita runcingkan sikit. Oh, runcingkan dia. Tapi kalau macam kita tersilap tak runcing macam mana? Pun tak apa. Okey. Kemudian di bahagian atas sama juga macam yang kertas yang pertama tadi. Okey, baik. Kita jadikan dia separuh bulatan. So dia akan jadi macam ni. Okey. Kita buat untuk kedua keping lagi. Kita runcingkan sedikit bahagian di bawah ni. Okey, saya tunjuk bahagian bawah ni. Kemudian bahagian atas. Okey. Dah jadi 2. Mudah sangat-sangat. Okey. Yang ketiga dan ini yang terakhir lah. Okay, untuk yang tadi yang kedua tu, kita ada 2 step tadi yang Kak Mariam tunjuk. Yang pertama dekat bawah kita runcing. Runcingkan dia. Yang dia. atas kita bulat. So bila kita buka dia macam ni lah kejadian dia. Okey, kita ambil lidi. Okey, lidi yang saiz dia kecil sikit. Kemudian kita gulung di kiri dan kanan sebelah atas. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Oh, dah jadi kelopak. Dia akan jadi kelopak lah. Ya. So di kiri dan kanan ni kita gunakan buluh ni untuk kita gulungkan dia. Okey, kita buat untuk kepingan yang kedua pula. Sama saja cara dia. Nampak Kak Mariam buat mudah sangat Okey, sebenarnya benda ni kita kena latih lah. Kena latih. Okey. Sebenarnya bermula daripada hobi, kita boleh jadikan dia sebagai satu perniagaan. Betul. Sebab sekarang ni mungkin ada di luar sana, wanita-wanita di luar sana yang di ketika ini diberhentikan kerja, suami kehilangan kerja. Jadi pendapatan untuk seisi keluarga tu berkurangan. Jadi ambil peluang untuk hari ini belajar sisi craft tangan ini dan jadikan ini sebagai satu permulaan bisnes kecil-kecilan. Betul. Okey Fatin, kat sini dah siap. Okey. Jadi kita nak cantumkan dia. Belum cantum lagi. Belum lagi. Belum lagi. So dah ada 3 keping kat sini. Okey. Selepas kita gulung, kemudian kita buka sama juga step dia macam yang pertama. Okey, kita buka macam ni. Kita tarik dia. Tapi hati-hati bila nak tarik ni kita takut bila terlalu buat, kertas ni akan terkoyak. Kita tarik dengan lemah lembut lah. Tengok lemah lembut macam tuan buat. Kita tarik lemah lembut supaya
tidak terkoyak. Okey, dah siap lah ni. Untuk sekuntum bunga. Sekuntum bunga pakai 4 ni saja. Ya, ini untuk bunga je lah. Bunga saja. Untuk daun dia pula, kita menggunakan ukuran 7/6 cm. Okey. Cara dia pun sama, kita letakkan dekat atas kertas krep yang berwarna hijau. Okey, kita gunting. Gunting dia macam ni. Okey, step dia senang saja. Fatin biasa tengok tak masa zaman-zaman kecil dulu kita buat kipas kan? Ya. Okey, kita lipat atas, bawah macam ni kan? Ya, lipat kecil-kecil. Lipat kecil-kecil. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, bila nak gunting dia, kita gunting dia bagi jadi tirus. Gunting dia. Dan kita pusing. Yang ni satu bahagian sajalah, di atas saja. Okey. Dia jadi macam ni. Dah cantik. Ini untuk kita jadikan daun dia nantilah. Okay. Kalau lah contoh anda semua gunting dia tak sampai ke bawah, jangan risau, jangan buang pula getah ni. Kita baik pulih dia. Kita gunting kat bahagian bawah. Dia akan jadi macam ni. Bila dah jadi macam ni, kita gulungkan dia. Gulungkan pula atas tu. Gulungkan dia, baru dia jadi cantik. Okey. Kita gulungkan dia. Okey. Gulung-gulungkan dia. So dah jadilah untuk daun. Okey, ini step dia. Mudah saja. Sekarang ni saya nak mengajar pula cara macam mana kita nak buat pemegang kepada coklat tadi. Okey, kita boleh kita nak pakai coklat yang ada tangkai ke tak pakai yang tak ada tangkai? Okey, hari ni saya nak share lah dengan anda semua. Kita nak belajar menggunakan coklat yang tak ada pemegang. Okey, ni ilmu juga ni. Okey, jadi cara yang pertama, kita ambil plastik wrapping ni dan kita gunting dalam ukuran 10/10. Okay, ni saya agak-agak je lah Fatin lah. Jadi tak payah guna acuan ni. Okay, kemudian kita ambil coklat tadi. Kita letakkan di atas ni, atas plastik tadi. Kemudian kita balut lah. Okay, kita kemaskan dia, balut macam ni. Kemudian kita ambil lidi tadi. Kita letakkan sedikit gam. Okey. Kita letakkan sedikit gam. Letak gam di sekeliling lidi tadi nah. Kak Mariam, kiranya kalau barang-barang yang kita nak pakai ni, kalau kita pakai bahan yang terbuang pun boleh lah. Untuk yang ni kita lebih sarankan guna lidi lah. Okay. Tapi untuk yang sesi seterusnya nanti, baru kita boleh guna bahan yang terbuang. Okey, bila dah kita letakkan gam tadi, kita letakkan di atas coklat. Bila dah letak atas coklat, kita rapatkan. Dan kemudian kita twist saja. Kita twist saja Fatin. Dah jadi cantik. So dia dah ada jadi pemegang lah. Kita ada soalan sebenarnya ni Fatin. Betul. Saya pun nak tanya soalan tadi, tapi kita tengah fokus tu dapatkan step tu kan. Okey. Dia tanya ada daripada pematang tinggi desa. Okey, tanya kos untuk buat ni tinggi ke tak? Okey, kos dia sebenarnya terpulang kepada bajet seseorang lah. Kalau kita rasa kita nak menghasilkan satu craft macam contoh di hadapan kita ni RM50, kita boleh dapatkan harga dengan RM50 lah. Sebab ada coklat yang harganya murah. Semurah-murah coklat sampai semahal-mahal coklat. Okey Fatin, dah jadi dah. Kita dah ada tempat memegang ni. Okey, sekarang ni kita nak start lah. Kita nak start buat bunga dah ni. Okey. Untuk lapisan yang pertama tadi, kan? Ambil lapisan yang pertama tadi yang kita buka macam ni. Yang besar tu. Yang besar tadi ni. Okey, kita letakkan gam di atasnya. Kemudian ambil coklat tadi, kita letakkan di atas kertas krep tadi. Bila kita letak, lebih kurang jarak daripada atas ni dengan coklat ni lebih kurang dalam 1.5 cm. Hebat tu, boleh tahu cm dah sekarang. 1.5 cm. Kemudian kita balutlah. Kita pusingkan
Bila kita nak pusing tu, kita kena tarik sikit. Tapi tetap sama tarik dengan manja. Berhati-hati supaya kita tak nak kertas skrip tadi koyak. So bila dah jadi macam ni, okay, kita kemaskan di bahagian bawah. So sekarang nampak tak? Dia dah nampak dah sikit ni. Dia dah nampak dah sikit tu. Okay, dia dah nampak dah sikit ni. Okay, macam ni. Kemudian kita jemput sikit lah. Kalau orang Penang kata jemput lah kan. Ya, kita kumpulkan di bahagian tengah macam ni. Okay. Bila dah jadi macam tu, untuk yang lapisan pertama dah settle. Okay, kita masuk ke lapisan yang kedua. Untuk yang kedua ni, kita tengok tadi di penghujung yang akhir tadi. Kita balutan yang terakhir tadi. Kemudian kita ambil lapisan ni dan kita letak di antara ni lah, di tengah-tengah dia Fatin. Okay, kita letak. Okay, kita tutup lah. Kita tutup dia. So, dia dah jadilah untuk lapisan yang kedua. Lapisan kedua layan yang pertama. Okay, macam ni. Dan sekarang ni kita nak start yang nombor 2 pula lah. Okay, untuk yang kedua ni, kita tengok sama juga step dia. Yang di akhir ni, kita letak. Kita tindan di atas dia. Ataupun kita tindih di atas dia lah. Cantik. Dan yang terakhir. Ini pun sama juga. Kalau yang ni, dia bertemu lah. Ujung dan ujung kan? Ya. Ujung dan ujung, kita letak di antara dia. Macam tu. Okay. So, dah jadilah ni. Cantik dari bunga dah. Dia dah jadi bunga. Tapi bunga ni tak lengkap lagi. Betul, kita ada kita daun. perlukan daun dia pula. Okey, untuk daun ni, bila dah anda gunting tadi, kita tariknya sikit. Tarik sikit. Dan kita letakkan gam yang bawah. Dan kemudian kita letak di bahagian bawah ni. Okey, macam ni. Dan pusingkan sahaja. Hati-hati ya sebab kita menggunakan gam ni panas. Ya. Okey, saya tiba-tiba lah tanya. Contohlah kalau saya tak ada gam yang panas tu. Kalau saya pakai gam biasa boleh ke? Okey, kalau pakai gam USU boleh. Ataupun Okey. kita nak menggunakan benang pun boleh. Oh, benang pun boleh. Benang pun boleh. Okey, ini dah jadilah. Okey, nampak tak Fatin? Oh, cantiknya. Okey, bila dah siap ni tapi kita Tak tutup. belum tutup sepenuhnya. Okey. Okey, kita nak jadikan dia pelilit. Kita ambil lebihan tadi. Dan kemudian untuk nak buat pelilit dia, kita potong lebih kurang dalam 1.5 cm. Untuk menutup di bahagian bawah. Kita jadikan lilit bahagian bawah. Okey, bila satu dah kita dah potong, kita tarikkan dia sikit. Kita regangkan ototnya. Okey. Kemudian, macam inilah. Kita letakkan gam di bahagian bawah. Ini mudah untuk memudahkan kita nak lekatkan kertas strip ni lah. Okey. Sama je. Senang sangat Fatin. Lepas ni Fatin boleh balik cuba di rumah. Bolehlah buat bunga ros. Bunga ros. Janet, selain bunga ros, saya tak nampak macam ada banyak lagi bunga kat sini. Okey. Kita boleh juga buat bunga dahlia. Kita boleh juga buat guntungan bunga dahlia. Kita boleh buat tulips. Oh, macam ni? Ya, kita Bagus. boleh. Banyak bunga ya. Kita boleh buat bunga tulips menggunakan kertas skrip. Okey, kalau di sini kalau anda semua dapat lihat, ada pelbagai jenis coklat yang saya gunakan. Kita ada Ferrero Rocher, kita ada lollipop. Jadi kita boleh buat box ni tapi bahannya pelbagai jenis coklat yang kita gunakan. Betul. Okey Fatin, dah siap ni? Cantiknya. Okey. Sekarang ni bila dah siap ni, kita boleh buat banyak-banyak. Kita boleh start gubah lah kan? Okey, kita dah siap untuk tunjuk cara-cara nak buat. Dan sekarang ni, saya nak tunjuk pula cara nak menggubah dia. Okey, ini adalah hasil dia yang telah saya sediakan. Dan seterusnya saya akan mula menggubah lah. Untuk menggubah ni Fatin, Ya. kita boleh juga gunakan bahan-bahan terbuang untuk kita jadikan kotak. Okey, kita boleh gunakan kotak terpakai. Cardboard semua tu boleh. Cardboard pun boleh. Kalau ada nak menggunakan marks
Oh, mak betul Pun kan? boleh. Cantik juga. Kita boleh pelbagaikan. Kalau kita nak saiz mini, kita pakailah yang pasu kecil sikit ke, ataupun kita gunakan mak yang saiz kecil. Kalau kat sini Fatin tengok, ini adalah roll tissue tau. Roll tissue. Roll tissue. Kreatif betul. Roll tissue pun boleh jadi bekas. Okey, kalau kita nak guntungan bunga ni dalam bekas yang kecil, kita boleh jadikan roll tissue ni sebagai tempat lah untuk kita gubah nanti. Dan kita balut dia dengan menggunakan kertas, sama ada kertas pembalut hadiah ataupun wallpaper pun boleh. Yang bersesuaian lah. Okey, Kak Mariam, kita ada soalan. Okey, dia kata kalau lah kita tak mau letak coklat, benda apa yang sesuai untuk dijadikan jambangan hiasan? Okey, kalau kita tak nak letakkan coklat, kita boleh juga menggunakan coki-coki. Coki-coki, betul? Coki-coki ataupun kita boleh menggunakan buah-buahan, halwa. Betul. Sebelum ni, masa awal PKP tu, saya tengok ada orang buat gubahan menggunakan apa? Macam rempah-rempah. Babas. Boleh. Pun boleh juga. Boleh menggunakan rempah ratus pun boleh. Kita boleh menggunakan buah-buahan untuk menggantikan coklat ni. Kita boleh pelbagaikan. Okey, Fatin. Okey, boleh tak sabar Sekarang ni saya dah nak mengubahnya. Okey. Untuk anda semua, gubahan ini saya akan hadiahkan kepada penonton-penonton setia yang menunggu sehingga akhir rancangan ni. Okey. Bahan-bahan untuk kita nak menggubah ni Fatin, macam ni lah. Kita ada daun, kita ada ribbon. Okey. Kemudian saya akan menggunakan ni lah. Contoh ni. Dan juga plastik pembalut yang telah saya staplerkan dia. Okey, untuk nak membalut ya, Fatin. Okey. Saya akan tunjuk juga cara untuk nak buat bentuk sebegini. Sebagai hiasan dia nanti. Sebagai hiasan. Okey, kita ambil sekeping plastik. Okey, sekeping plastik ni kita balut kepada dua. Yang ni kertas skrip juga ke? Bukan, ni plastik. Oh, yang ni plastik. Boleh bagi gunting. Okey, gunting. Okey. Kita lipat kepada dua. Ramai yang menonton kita hari ni. Semua berminat. Semua berminat. Okey, ini idea baru yang saya ingin share dengan anda semua. Dan juga bolehlah war-warkan pada ahli keluarga yang berminat, kawan-kawan anda. Okey, bila dah kita potong macam ni tadi, kita lipat lagi kepada dua. Okey. Dan kemudian kita potong lagi sekali. Kalau kita tak nak letak plastik ni sebagai hiasan pun tak menjadi masalah. Tapi ini sebagai satu aksesori lah. Macam kalau tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Kita boleh gubah terus. Okay, dan kita lipat lagi dua dan lagi satu. Agak-agak dia kita buat lipatan ni untuk dapatkan berapa keping? Lebih kurang dalam 8 keping macam tu. Okey, bila dah jadi macam ni, kita balik lipat segini. Dan kemudian kita balut lagi satu. Dan kita twistkan di bahagian belakang dan kita stapler di bahagian bawah. So, dia akan jadi macam ni. Memudahkan untuk kita nak lekatkan lah nanti. Okey, so kita buat langkah yang sama. Lipat. Dan kemudian kita twist di bahagian bawah. Kalau tak nak plastik wrapping ni, kita boleh juga pakai yang daun-daun saja. Daun-daun saja kita letakkan di bahagian bawah. Sebabkan hari ni hari istimewa, jadi saya nak buat gubahan yang istimewa untuk pelayan-pelayan SP Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Penonton kita jangan lupa untuk share dan like dan tunggu sehingga ke akhir rancangan. Selalunya agak-agak untuk mengubah ni dalam berapa
Masa tu, berapa lama? Kak bayang. Kalau yang macam ni, kalau gubahan kecil macam ni dalam 45 minit siap. Cepat ni. Kalau okay. saya kira tambah sejam 45 minit lah. Okey. Fatin boleh Okey. ambil bekas tadi. Okey, bila dah siap ni, kita ambil plastik yang kita bentukkan tadi. Kita lekatkan di bahagian atas. Okey, dalam box ni kita letak siap-siap lah span. Kalau tak ada span macam kita nak cucuk bunga pula kan. Okey. So, kita letakkan gam di bahagian bawah. Dan kita susunlah di atas ni, di penjuru paling ujung. Dan sehingga penuhlah bulatan. Tapi jangan sampai tengah ni, cuma di bahagian tepi ni saja. Dikeliling. Dikeliling ni saja. Jangan lupa komen, share kalau ada soalan-soalan kami. Sekarang kita dah ada 77 viewers kita. Okey, Alhamdulillah. Yang masih menanti untuk mendapatkan hadiah ni. Tadi saya nampak ada Cik Ika. Cakap kata nak, saya nak hadiah tu. Saya nak. Kalau Jadi nak. tunggulah kita tengok share berapa banyak, like berapa banyak. Betul. Jadi kita bubuh keliling lah. Kita letak Tutup di semua. keliling ni di bahagian tepi saja. Di tepi saja. Kak Syamila 45 minit pun dah okey dah. Kalau kita Kak Ila habislah kita. Okey, Fatin dah siap. Dah siap dah. Okey. Seterusnya kita bolehlah mengubah dia. Cara dia terpulang. Kalau kita nak start dengan warna yang terang dulu pun boleh, dengan warna yang soft dulu pun boleh. Untuk hari ni saya nak gunakan warna pink dululah. Okey. Dah cucuk saja. Cucuk saja. Yang ni lah yang dinamakan jari jemari runcing. Cucuk-cucuk saja jadi. Okey, Kalau kita cucuk tak jadi juga. Okey, bila kita dah cucuk ni, kita boleh selang-selikan. Terpulanglah kepada cita rasa anda semua. Sama ada kita nak selang-selikan ataupun nak buat satu warna saja pun boleh. Terpulang. Macam kalau kita tengok yang Kak Mariam cucuk ni macam mengiring sedikit kan? Ya, pengiring sedikit. Bila kita cucuk tu mengiring sedikit lah sebab kita akan jadikan dia satu bulatan. Okey, baik. Ini cara saya lah. Maksud dia setengah orang cara dia berbeza. Mungkin dia akan start daripada tengah dululah. Tapi macam saya lebih suka menggunakan daripada bahagian bawah dan baru naik ke atas. Okey, baik. Okey. Dan teruskan. Siapakah pemenang yang akan mendapat hadiah istimewa ni? Mari kita tengok lagi. Ada komen-komen yang menarik lagi tak? Cantiknya pink terang tu. Memang cantik secantik tuan yang menggubahnya. Kita boleh juga buat ni sebagai orang kata apa hadiah rendah hati untuk mak ayah dekat kampung kan. Kita tak dapat balik sekarang ni dalam pandemik COVID ni. Kak Mariam, saya ada satu lagi soalan. Saya nampak ada yang tinggi, ada yang rendah, pendek. Okey. Untuk yang kecil pendek ni kita kena potong jugalah sebab kita nak gubah dia di bahagian bawah ni kan. Jadi bila dia dah makin tinggi tu baru kita tak payah potong. Cik Yam, ada orang tanya ni. Ya. Ada menerima sebarang tempahan tak, Cik Yam? Mana dah tahu kan. Alang-alang kita ke udara secara live ni, kalau ada tempahan, dia pun boleh merujuk ke Facebook Cik Yam ke? Okey. Untuk makluman anda semua, untuk waktu ni saya belum lagi lah menerima tempahan. Saya lebih suka mengajar dan berkongsi idea-idea kreatif ni. Yang mana idea-idea kreatif ni saya tak perlu pergi menghadiri kursus-kursus khas. Sebaliknya saya menggunakan kemudahan yang ada di perpustakaan. Contoh dia buku-buku graf tangan. So saya belajar daripada situ. Kiranya melalui bacaan buku saja dah boleh mengubah. Ya. Kita menggunakan perkhidmatan yang ada yang disediakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam ni. Kemudian kita manfaatkan dia, jadikan sebagai salah satu punca untuk kita nak orang kata bagi kita ni berjaya lah. Okey.
Tapi jangan mula sekali kemudian kita give up. Ya. Kalau kita nak belajar ni kita tak boleh nak give up lah. Fatin boleh ambil kata tak? Oh, kata. Okey. Okey, ni dah jadi macam ni. Saya cabut dulu. Okey. Dah jadi macam ni. Dia dah menutupi di ruang Okey. keliling ya. Ini untuk lapisan yang pertama lah. Baik. Okey. Untuk lapisan yang kedua ni. Okey. Kita cucuk saja. Cucuk pun ikut kreativiti. Cucuk pun ikut kreativiti. Untuk pengetahuan anda semualah. Cik Mariam ni merupakan salah seorang staf kita yang sangat kreatif lah. Kalau anda berkesempatan selepas habis COVID PKP ni, bolehlah anda semua datang untuk melihat keindahan dan kreativiti staf-staf kami. Terutamanya di HQ, di pusat, di cawangan dan juga kalau nak jumpa dengan Cik Mariam sendiri, boleh datang ke perpustakaan daerah Seberang Perai Utara, Bertam. Boleh tengok dekat dinding-dinding bunga yang dibuat, yang didekatkan tu semua dibuat oleh staf-staf kat sini. Nampaknya macam dah nak siap ni. Okey, siapakah yang akan membawa balik hasil kubahan ni? Kita tunggu sebentar lagi. Okey, ini adalah lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua. Okey. Kalau kita rasa macam dia macam tenggelam tu, kita boleh adjust. Kita jangan takut. Boleh bagi Kita boleh naikkan semula. Okey. Kemudian kita cucuk lagi. Yang ni yang saya rasa kira terakhir lah. Tak boleh. Tinggikan sedikit. Untuk yang sesi ni, Kak Maya menggunakan coklat yang tidak bertangkai. Yang tidak bertangkai. Sebab mungkin anda di luar sana nanti cari-cari ataupun coklat yang ada kaki atau bertangkai ni tak dapat. Betul. Jadi saya mengajar menggunakan bagaimana kita nak bagi jadi coklat tu ada tangkai dan memudahkan kita lah untuk mengubah dia nanti. Okey. Siap. Ni dah kira dah siap lah ni. Belum siap sepenuhnya. Belum siap lagi. Kalau tadi saya ni macam dah siap lah. Okey. Jadi kita ambil daun-daun tadi dan kita cucuk lah di bahagian tengah ni kan, yang mana ada ruang-ruang kosong tu. Kita boleh cucuk lah supaya ni untuk mencantikkan lagi lah gubahan kita tu. Boleh berbagaikan, kita letak bunga kecil tu. Okey. Saya nampak dekat bahagian komen kita semua ni, semua duk puji-puji. Cantik, cantik. Puji tu nak menang lah tu. Mungkin lah. Jangan lupa cuba di rumah. Nanti kalau anda semua dah cuba di rumah, bolehlah sharekan gambar. Share dengan Facebook kami lah. Boleh. Nanti kita kata, pandainya. Kita akan highlight semua user yang mana yang menghasilkan kreativiti, kita akan postkan. Ilmu yang diberikan secara percuma. Betul, kita share. Dah cantik. Ini pun dah hampir siap. Jadi saya kena tambahkan sedikit bunga daun-daun kecil ni di bahagian bawah. Ini untuk mencantikkan dia lah. Ini sebagai macam rencah-rencah dia lah. Untuk nak mencantikkan lagi. Kalau macam yang ribbon nanti kita nak pakai jugalah. Dia terpulang. Ini terpulang. Macam kalau nak guna pun tak mengapa, tak guna pun tak mengapa, tak menjadi masalah. Ini pun dah cantik. Kalau letak ribbon lagi cantik. Jadi siapakah pemenang bertuah tu? Saya rasa macam kita nak bagi kuis sikit lah. Boleh. Dekat kita punya penonton hari ni. Sebab ramai sangat ni. Duk share, duk like kan. Share. Nak menang. Okey, kita bagi satu kuis. Okey. Boleh saya nak bagi soalan ke? Okey, Cik Fatih bagi soalan. Saya bagi soalan. Okey. Kalau anda tahu, kalau betul-betul fokus lah
saya nak tanya yang di awal permulaan kita punya live tadi. Saya dan Cik Mariam ada ceritakan serba sedikit tentang perkhidmatan yang kami jalankan sepanjang musim COVID ataupun musim PKP ni. Kalau anda tahu, cepat-cepat share dan like serta komen jawapan yang anda rasakan anda betul. Betul atau tidak? Nanti kami bagi tahu. Dan anda yang pemenang tu yang bertuah akan dapat hasil gubahan istimewa daripada Cik Mariam kita. Betul? Siap, betul tu Fatin. Okey, nanti admin kita akan pinkan soalan. Saya ulang soalan tadi. Okey. Apa soalan saya pun dah lupa. Perkhidmatan yang ditawarkan sepanjang tempoh PKP. Jangan lupa share, like dan komen jawapan anda itu. Okey, hampir siap. Dah cantik ni. Dan akhir sekali saya akan letakkan ribbon-ribbon ni pilihan sama ada nak letak pun tak mengapa, tak letak pun tak mengapa. Jadi ini untuk nak mencantikkan lagi lah. Sini. Oh, ribbon pun letak di celah-celah? Ya, di celah-celah saja. Kalau saya tadi saya ingat letak kat. Ni kita sebagai orang kata nak mencantikkan lagi gubahan tu lah. Gubahan tu akan jadi eksklusif atau tidak eksklusif bergantung pada hiasan yang kita gunakan. Nampak cantik terus, nampak mahal lah. Okay. Kalau ada pertanyaan yang mungkinlah nak diajukan kepada saya, boleh juga boleh ajukan di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Ataupun boleh jumpa saya di Perpustakaan Cawangan Bertam. Selepas ni jika perkhidmatan kita telah dibuka untuk orang awam lah. Okey, sekiranya ada penonton kita yang tak dapat lagi step-step tadi tu, nanti anda boleh ulang tayang semula siaran kita ni di laman Facebook kita. Tu nanti boleh belajarlah step-step yang Kak Mariam kita cerita tadi. Kita perlukan 3 keping kad Manila untuk buatkan dia punya saiz. Lepas tu kita kena ada kertas skrip. Bahan utama dia mesti ada coklat, Fatin. Bahan utama lupa, coklat. Satgi nak buat tapi coklat tak ada pula. Betul tu. Okey, Kak Mariam ada ni, Zul Hafiz. Kata buatlah jadi bukit kaun coklat. Pun boleh. Sebenarnya dia bermacam-macam jenis. Okey, yang saya ajar ni kita menggunakan box lah. Okey, mungkin di FB Live yang akan datang kita akan buat bukit pula. Betul, insyaAllah. Bagus, terima kasih untuk cadangan Cik. Terima kasih cadangan yang diberikan. Betul. Okey Fatin, nampaknya gubahan kita dah siap. Dah siap. Okey, agak-agak Kak Mariam lah. Kalau gubahan macam ni, rasanya berapa kos? Bukan kos lah, berapa kalau selalu orang jual? Kalau di kedai lah. Kalau di kedai. 70. Bergantung kepada bahan, coklat, aksesori yang digunakan. Lagi mahal aksesori yang kita guna tu, lagi eksklusif lah. Dan harga dia pun lagi tinggi lah. Okey, untuk yang terakhirnya, pemenang kita hari ni saya akan letak stick ni. Congratulations. Okey, Fatin boleh letak? Okey, letaklah. Pemenangnya ialah akan diumumkan nanti. Okey, so saya letak sini ya. Boleh? Boleh. Tengah ni. Ya Allah, saya pun. Dah cantik. Kita masukkan sedikit. Okey. So, dah siap lah. Gubahan daripada coklat dan kertas skrip. Nampaknya Fatin? Dah selesai kot. Dah selesai lah. Okey. Ni adalah hasil gubahan daripada Cik Mariam kita. Okey, jangan lupa untuk share, like dan komen jawapan untuk kuis untuk memenangi hasil gubahan ini. Okey, jumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama untuk slot kreatif at PPAPP pada hari Selasa dan hari Khamis jam 11 pagi. Sekian saja daripada kami, Cik Mariam dan juga saya Fatin. Sekian, terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Bye.